Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Senang penonton sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita bertemu kembali dalam rancangan motivasi kita untuk kita bincangkan sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi ini topik yang akan kita bincangkan memberi manfaat kepada kita. Senang penonton rahmat Allah sekalian, pada pagi ini kita akan bincangkan satu tajuk, cantik di mata, cantik di hati. Kecantikan merupakan fitrah semula jadi manusia. Kita ni senang penonton sekalian, kita suka maknanya dipandang cantik dan kita suka pada benda yang cantik. Itu fitrah manusia. Cuma berbeza. Oleh kerana cantik itu dia subjektif, dia berbeza. Mungkin satu orang pandang benda ni cantik, mungkin satu orang pandang benda ni tak cantik. Sebab tu antara lelaki dan perempuan pun berbeza. Orang perempuan nak sedang betul sekalian, cuba tengok dia nak pakai baju macam mana. Tengok anak-anak kita ke apa semua, dia ambil baju tu dah, dia pasang kat badan dia, dia tanya kawan dia, cantik tak cantik tak cantik tak tu perempuan. Orang lelaki ambil baju, dia cium, ni boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Orang lelaki, maknanya cantik. Daripada sudut baju pun kadang-kadang berbeza. Antara lelaki perempuan berbeza, orang pun berbeza. Selamat penonton rahmat Allah sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki, dia tu suka pakai baju yang cantik-cantik, pakaiannya cantik-cantik, kasutnya cantik-cantik. Adakah benda ini salah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu cantik dan menyukai kecantikan. Maknanya sedang penonton dan rahmat Allah sekalian, kita hari ini, pagi ni kita keluar, kita berpakaian cantik-cantik, kita berpakaian kemas, kita boleh pahala. Sebab itu merupakan sunnah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu menjaga kebersihan diri, membiarkan diri kita dipandang cantik, itu satu sunnah. Misal, maknanya kita nipiskan, janganlah minum air itu bergenang-genang, macam tu. Itu sunnah tu, sunnah semua tu. Potong kuku itu sunnah. Maknanya sampaikan berus gigi, bersugi itu sunnah. Tengok Islam cantiknya. Selamat rahmat Allah sekalian. Apa itu cantik? Apa itu cantik? Cantik itu benda yang menyenang dan menenangkan hati manusia. Benda cantik ini benda yang kita tengok, kita senang, kita tenang. Menenangkan, mensenangkan hati manusia. Dan oleh kerana dia itu berbeza-beza mengikut manusia, maka ada orang memandang tengok benda ni tenang. Ada yang kata tak tenang. Ada orang kadang-kadang tengok muka, maknanya tengok muka serabut je. Ada orang tengok muka serabut tu tenang. Ada juga. Jadi maknanya cantik itu benda yang senang dan menenangkan hati. Dan ada juga kadang-kadang sedang penonton sekalian, sebab cantiklah seseorang itu dicintai, dan kadang-kadang sebab cintalah seorang itu dipandang cantik. Ada subjektif, maknanya dia boleh berubah. Mari kita lihat, Islam begitu meraihkan kecantikan ini. Sehingga kan dalam satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba', limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fadfar bidzatid din, taribat yadaka. Rasulullah SAW menyebut biasanya orang perempuan itu dinikahi kerana 4. Biasanya orang perempuan dinikahi kerana 4 perkara. Yang pertama kerana hartanya, yang kedua kerana keturunannya, yang ketiga kerana kecantikannya, yang keempat kerana agamanya. Maka Nabi suruh kita mendahulukan agama. Fazfar, maka maknanya baguslah siapa yang memilihkan agama. Sejuk tanganmu. Maknanya sedang penonton sekalian, pertama-tamanya kecantikan yang Nabi suruh pilih adalah yang ada agama. Kerana apa? Dengan ada agama, kecantikan itu kekal. Dengan ada agama, kecantikan itu lama, berlarutan. Kalau kita pilih sebab mukanya yang cantik, takut-takut satu hari muka yang cantik itulah yang akan menyakiti hati kita.
Kalau kerana mukanya yang cantik, takut-takut muka yang cantik itu, apabila setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, maka kuranglah rasanya. Kenapa kita memilih kecantikan daripada muka. Tapi kalau kerana agama, benda itu akan kekal. Selamat dan rahmat Allah sekalian. Oleh yang demikian, ulama ada mengatakan, akal memandang satu benda itu cantik, akal memandang nafsu memandang satu benda itu cantik kerana rupanya. Nafsu. Akal memandang rupa itu cantik kerana keadaannya. Oh, ni bagus ni. Bagus. Dan iman memandang sesuatu kecantikan itu kepada nilainya. Sahabat sekalian, kalau ada satu orang yang cantik contohnya tak, tapi akhlaknya tidak ada, nafsu memandang tu cantik. Tapi iman kata, tak cantik orang ni. Sebab apa? Akhlak tak ada. Tak, ketahunya berdekah-dekah. Minumnya berdiri contohnya tak. Muka semua dah lawa cantik. Pakaian cantik. Minum berdiri. Maka tak nampak cantiknya itu. Pada pagi ini, senang untuk sekalian, kita akan bincangkan cantik di mata, cantik di hati. Untuk kita nampak cantik di hati. Bukan saja di mata semata-mata. Di mata itu sunnah. Kita menghiasi diri kita itu sunnah. Untuk menampakkan kita cantik di hati juga yang pertamanya kena ada kejujuran dan keikhlasan. Orang yang ada kejujuran dan keikhlasan, dia akan nampak cantiknya itu, nampak berkekalan cantiknya itu. Dalam satu hadis Bukhari senapa sekalian, Rasulullah SAW beritahu kepada kita, sesiapa yang membuat satu amalan itu bukan kerana Allah, Allah akan menampakkan kecacatan amalan itu. Tapi kalau kita membuat suatu amalan itu kerana Allah, Allah akan menutup kecacatan amalan itu. Dan ingat senang penonton sekalian, kita ni dimuliakan orang, kita dipandang tinggi oleh orang bukan kerana kehebatan kita. Tapi kita dimuliakan orang, kita dipandang tinggi oleh orang kerana Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban-keaiban kita. Kalau Allah bukalah keaiban-keaiban kita, tidak ada lagi kemuliaan di mata manusia. Jadi sama sekalian, kita sambung selepas ini. Cantik di mata, cantik di hati. Kecantikan. Supaya lama kecantikan kita ataupun cantik di hati itu, yang pertama, tidak dengan kejujuran dan juga keikhlasan. Allah SWT akan menjaga benda-benda itu. Selamat dan rahmat Allah sekalian. Yang keduanya, kalau nak nampak cantik di mata, cantik di hati, yang keduanya, daripada keikhlasan itu tadi, daripada keikhlasan, kejujuran, orang yang ikhlas, orang yang jujur, hatinya akan tenang. Sebab tidak ada benda yang disembunyikan, tidak ada benda yang bermuka-muka, tidak ada. Oleh demikian akan melahirkan satu senyuman yang cantik, satu senyuman yang ikhlas. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara-saudara kamu merupakan sedekah. Pagi ini bersenyum tenang tuan-tuan sekalian. Supaya kita ni sentiasa bersenyum. Tapi nak bersenyum bermula dari hati juga. Lahirkan senyuman itu. Kita cuba. Tak percaya kita keluar ni, kita bekerja, kita cuba. Biasanya orang akan suka orang yang sentiasa bersenyum. Kalau kita melemparkan senyuman kepada 10 orang, 7-8 orang insya-Allah akan membalas balik senyuman itu. Kenapa? Orang memang suka pada orang yang bersenyum. Kita perlu bersenyum. Dan senyuman itu sendiri Nabi suruh, maka dapat pahala. Kita bersenyum dapat pahala. Cuba kita lihat satu kisah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, bagaimana muka baginda sentiasa senyum. Sentiasa, maknanya bukan saja dia itu tenang, orang yang melihat juga menjadi tenang. Cuba kita bayangkan. Senyuman, sentiasa bersenyum. Senang tuan-tuan sekalian, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat. Di pertengahan jalan, ada seorang ibu berjumpa dengan seorang ibu yang membawa satu bakul, satu benda makanan, satu buah. Maka ibu ni mengatakan, wahai Rasulullah, aku ada sedikit limau, ambillah makan. Maka Rasulullah pun ambil, dan memang menjadi sikap Rasulullah. Bila menerima satu benda dia bagi, dia akan mendoakan orang itu. Alhamdulillah ibu, terima kasih ibu, semoga Allah membalas, maknanya membalas perbuatan baik ibu. Rasulullah pun buka limau. Rasulullah makan. Bismillahirrahmanirrahim, makan satu. Habis limau ni.
Alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu. Moga Allah membalas segala mana perbuatan baik Ibu dan masa meneruskan perjalanan. Para sahabat di sekeliling Rasulullah berasa hairan. Kenapa? Sekenal mereka, Rasulullah ini tidak pernah makan seorang diri. Kalau ada pun sekoyak tamar akan dimakan secara berjamaah, makan bersama sahabat-sahabat. Antara sahabat yang berani bertanya, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak bertanya jika tidak menjadi kesalahan? Rasul kata, silakan. Sekenal kami, wahai Rasulullah, tidak pernah engkau ni makan seorang diri. Tapi pada hari ini, kenapa engkau makan seorang diri? Limau seorang diri kau makan, wahai Rasulullah. Boleh tak kami bertanya? Apa kata jawab Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, limau yang aku makan ini tadi, limau yang paling masam pernah aku rasa.